Okey dah Jangan gerak tau. Okey, welcome back to my channel Jack Hair. Tonton lah puan-puan, aku bangun pagi ni tiba-tiba ilham tu adalah topik seperti di tajuk video ni. Jangan percaya sangat kepada semua cakap-cakap orang kereta reviewer di Malaysia. Termasuk aku dikirakan review kereta jugalah kan. Kebanyakan konten aku korang suka, korang singgah main nak tengok aku review kereta. Lepas tu pula aku dah dalam industri ni, kalau korang tak tahu, adalah dalam setahun lebih gitu. Aku dah review banyak kereta sebenarnya. Aku review Toyota, Honda, Pro 2. Korang jangan ingat aku review beberapa brand je. Aku review banyak brand. Tapi kita pulang kepada showroom mana yang aku boleh singgah, diorang sudi pinjam kat kereta aku. Lepas tu akulah boleh lah reviewkan kereta untuk korang. Itu cerita nombor satu dah. Sebab kita pinjam kereta, kita manalah datangnya duit nak tiba-tiba nak reviewkan Yaris GR ke, CVFE ke, Mercedes ke apa-apa kan. Kita mana dapat duitnya. Jadi kita pinjam kereta orang. Jadi secara tak langsung, kalau korang perasan ataupun tak perasan, kata-kata kita terhad. Secara tidak langsungnya tak ada kebebasan. Korang dengar dulu. Kalau korang perasan, kalau korang tengok banyak review di Malaysia ni, kalau korang akan perasan something, kebanyakan diorang akan jaga-jaga apa yang diorang cakap, ataupun kata-kata diorang adalah amatnya manis. Sebab kenapa? Sebab diorang sebagai pengeluar kereta, jenama kereta, diorang nak jual kereta, diorang nak sales. Jadi apabila kalau orang yang macam kita ni, kita review kereta, kalau kita kot lah kita cakap something mengenai kereta tu, tak tahulah, oi steering ni tak best lah, ataupun oi tingkap ni buka lambat lah, tekan ni lambat lah buka, macam tu kan. Pada pandangan diorang, pada pandangan jenama kereta ni kan, diorang akan rasa korang nak sabotage brand aku aku tak suka lah, aku tak nak pinjam dah kereta untuk korang, dah settle. Korang carilah kereta brand-brand lain, suka tinggi korang lah. Macam tu tau. Jadi bagi kita bukanlah sengaja nak sabotagekan brand-brand yang tertentu. Tapi niat akulah, tak tahulah niat orang lain kan. Niat aku nak sharing untuk korang. Aku ternampak something, kot apa-apa pun kan, aku ternampak something, tersentuh something. Sebab biasanya review aku dalam kereta, aku akan tunjuk luar dalam kan. Kebanyakannya luar dalam, taklah test drive. Okey, lain cerita. Luar dalam aku nampak something, aku nak share dekat korang lah. Stitching ni merah, kerusi ni merah, merah ni menjolok mata lah kan. Aku nak cakap something macam tu tau. Tapi secara tak langsungnya aku tak boleh. Kalau korang faham lah kan. Kalau aku cakap something macam tu, diorang dengar, diorang tak suka, sekarang diorang tak kena kereta aku. Dah aku tak ada kereta nak review untuk korang. Gitulah cerita dia. Jadi itu kepada korang yang menonton tu, korang kena pandai menilai lah. Janganlah dengar cakap sangat kepada kita yang cakap something tu, elok ke tak elok ke, korang kena pandai faham lah kan. Lepas tu pula nombor 2 ni adalah perasaan masing-masing pada kereta tu berlainan. Okey, dengar perasaan berlainan tau. Okey, contohnya aku test drive Kangkang Camry. Okey, Camry baru kan, aku baru je test drive. Rasa dia selesa. Tapi keselesaan tu bagi aku tak bermakna korang akan rasa keselesaan yang sama apabila korang test drive kereta tu. Faham tak cerita dia? Okey, sebab contohnya aku drive Vios. Tengok ni Vios aku. Kalau korang nampak ni line-line merah ni kerusi aku tau. Ni line merah ni. Aku drive Vios, tiba-tiba aku bertukar kepada Camry, mestilah aku rasa selesa. Camry babe, Camry kereta besar, suspension dia besar, semuanya direka cipta untuk keselesaan. Harga pun mahal babe. Kalau Vios tak boleh nak lawan lah kan. Kereta murah, kau nak comparekan kereta murah dengan kereta mahal, mestilah kereta mahal rasa lagi selesa. Kalau tak kena pukul lah kan. Tapi kot lah ada orang pun drive Myvi, tiba-tiba dia orang tukar kepada Vios, dia akan rasa Vios selesa. Tapi bagi aku yang drive Vios ni, aku rasa okey je. Tak adalah selesa sangat. Tak adalah macam orang yang cakap tu, reviewer tu cakap, selesa lah best lah, steering dia lawa, tekan laju memecut. Bagi aku biasa je. Faham tak teori tu? Jadi bagi korang, lagi sekali korang kena menilai dengan sendiri. Korang jangan dengar cakap sangat semua orang, apa-apa yang diorang cakap tu semuanya betul, maknanya betul. Bukanlah cakap diorang salah, tapi korang kena faham apa yang diorang cakap tu fakta atau auta bagi korang. Fakta atau auta. Bagus lah ayat aku sekarang dah bagus lah. Kereta ni signal lambat lah. Okey. Sebab secara peribadinya bagi aku kan, aku tengok review kereta lain, tapi bukanlah nak mengkritik diorang ataupun nak cari kesalahan diorang. Tapi sebagai aku, kokotlah aku nak membeli kereta kan, aku akan tengok ke semua baik dan buruk pada kereta itu. Sebab nombor satu, duit aku babe. Korang review kereta je,
aku keluarkan duit, aku nak beli kereta ni. Jadi aku mestilah kena menilai semua yang baik yang buruk. Korang kena faham tau, tak ada kereta perfect tau. Jadi kereta yang mana yang bersesuaian untuk korang adalah korang dapat terima kebaikan dan keburukan kereta tu. Contohnya, aku, babe, sumpah aku tak suka armrest dekat Vios ni. Armrest dekat Vios ni, bapak aku tengok tangan aku sekarang terapung tau. Aku tak boleh nak rehat tangan aku kat armrest ni sebab armrest ni memang teruk. Itu bagi aku. Tapi itu adalah satu kelemahan kereta ni. Tapi selain tu, kereta ni elok, suspension okey, drive okey, semuanya okey. Itu bagi aku. Itu bagi aku. Jadi bagi korang, ambil lah contoh ni. Apabila pilih kereta tu, nilai kebaikan keburukan dan tengok lebih banyak review video dan buat keputusan yang betul bagi korang. Tak ada seorang pun boleh cakap kereta tu elok dan korang terus beli. Tak logik lah, babe. Kita cuma buatkan video sebagai rujukan. Kita buatkan video untuk bagi tahu korang ni. Tapi takkanlah kita bagi tahu korang kereta ni buruk, kereta ni tak buruk, kereta ni elok ke tak elok ke. Korang terus dengar. Kita ni bukan Tuhan, babe. Kita sentuh kereta dan balik kepada poin nombor 1, kita terhad. Terhad, itu je. Oh, aku dah sampai dah. Nanti aku bagi tahu poin nombor 3 Okey. Apa? Panas ampoi. Aduh, kenapa Malaysia panas sangat ni? Okey, kita bersambung Poin ketiga. Poin ketiga adalah, okey, sebelum tu kan aku nak add on poin yang sebelum ni, poin nombor 1 dengan poin yang nombor 2. Okey. Niat kita sharing apabila kita berjumpa something mengenai kereta tu kan, kita berniat untuk sharing untuk korang. Kita nak bagi tahu korang ni semua tu kan, poin-poin mengenai kereta tu kan. Bukan berniat untuk sabotage mana-mana brand pun, sebab kita pun berharap nak bekerjasama dengan brand-brand, semua brand yang sedia ada kan. Brand kereta lah kan. Alamak, banyak pula kereta. Okey, poin yang kita sebut ni, yang kita nak bagi tahu korang ni, termasuklah jenama-jenama brand ni bukan untuk sabotage, bukan untuk memburukkan mereka, tapi juga untuk information penonton dan juga jenama kereta. Jadi diorang yang ketahui benda-benda ala-ala yang kita sebut ni, mungkin diorang akan improve pada kereta yang akan datang. Kot-kot lah gen yang akan datang Vios dengan Yaris. Armrest ni bolehlah buat elok sikit ke depan sikit. Armrest Vios ni dengan Yaris ni memang teruk nak mampu lah. Itu secara jujur akulah. Jadi dengan itu mungkin Toyota akan rasa, oh ya ke armrest ni tak elok ke? Okey, kita akan take note, kita akan improve dengan model yang akan datang. Itu kan bagus. Itu kan win-win kepada semua orang, termasuk kita yang review. Kita pun akan puas hati, termasuk penonton, termasuk pembeli pun yang akan rasa puas hati. Oh yelah, armrest ni okey. Kan faham tak point dia? Aduh, aku cakap tadi aku terlupa poin nombor 3. Okey, poin nombor 3 adalah berat sebelah kepada jenama. Okey, kalau korang perasan dan korang tengok reviewer semua orang kat Malaysia sini, sesetengah orang tu, aku tak nak sebut siapa lah, korang kena tengok dan menilai sendiri Sesetengah orang tu ada berat sebelah kepada brand yang tertentu. Diorang akan cakap brand ni bagus, tapi diorang tak akan sebut ni tak bagus. Yang tu korang kena perasan. Jadi dengan itu, patah balik kepada brand, poin pertama aku, korang kena menilai dengan sendiri dan jangan ikut sangat apa yang kita cakap. Alamak, apa dalam bahasa? Follow your instinct, follow your heart. Ikut hati korang. Kalau korang memang ada bajet, korang memang sukakan kereta tu, feature-feature tu, ambil je, jalan je. Sebab duit korang. Korang suka tak suka, terpulang kepada korang. Jangan ikut sangat apa yang kita cakap ni. Okey? Ingat, apa yang kita cakap ni adalah sebagai rujukan sahaja. Lepas tu, apa lagi lah, tu je lah kot. Yalah, harap-harap sharing aku ni bermanfaat untuk korang. Dengan itu, aku kereta ni bising lah. Dengan itu, niat aku bukan nak kecam dalam video ni. Niat aku adalah untuk sharing sahaja. Itu adalah pandangan aku lah. Tak semestinya pandangan aku ni pun betul juga. Aku pun manusia juga. Aku pun tengah belajar. Ilmu pengetahuan dalam bidang kereta ni pun aku sentiasa tengah belajar. Lepas tu pun, yalah, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton. Kalau korang suka video ni, boleh korang klik like kat bawah dan komen. And that is all for now. Thanks guys semua. See you guys next video. Ciao. Okay geng, aku nak minta maaf kalau kot-kot lah Tona dalam video ni macam nampak macam serius sangat. Tak adalah macam video-video aku lain, macam muka pun awak muka je macam marah sangat. Tak ada. Aku tak ada niat macam tu Sorry aku sorry Lepas tu aku pun tak nak kecam sesiapa, pun tak ada niat macam tu. Tapi masuk je topik ni, aku rasa macam aku nak luahkan kepada korang. Dia macam nak merilis stres macam tu. Tak tahu kenapa. Tapi kepada sesiapa yang
yang menjolol, yang tersinggung, saya meminta maaf. Okey, sekian, terima kasih.